Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fiza Munirah Mahrab dalam edisi khas Parlimen 6 Ogos 2020. Perkembangan Parlimen dimulakan dengan peruntukan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP sebanyak RM150 juta untuk melaksanakan program penyeragaman harga di Sarawak, Sabah, Kedah dan Kelantan pada tahun 2020. Menterinya Datuk Alexander Nantalinggi berkata, daripada jumlah itu sebanyak RM83.2 juta telah diperuntukkan kepada Sarawak dengan RM19.95 juta kepada kawasan Hulu Rajang. Pada tahun 2020, program penyeragaman harga dilaksanakan di kawasan pedalaman di negeri Sarawak, Sabah, Kedah dan Kelantan, dan pelaksanaan ini melibatkan peruntukan sejumlah RM150 juta, ya. Dan sebanyak RM83.2 juta diperuntukkan kepada negeri Sarawak. Dan daripada itu RM19.95 juta pula khas untuk bagi kawasan Parlimen Hulu Rejang, ya. Dan secara amnya peruntukan yang diterima adalah terhad dan tidak dapat meliputi keseluruhan kawasan pedalaman di Sarawak. Dan berdasarkan batasan peruntukan, Kementerian memberi keutamaan kepada kawasan-kawasan yang amat sukar dihubungi. Semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbung pada persidangan Dewan Rakyat hari ini, Datuk Alexander berkata program penyeragaman harga itu meliputi 451 kawasan di seluruh Sarawak. Katanya program penyeragaman harga telah bermula sejak 2009 sebagai inisiatif untuk menampung kos pengangkutan bagi membawa barangan keperluan asas dari pembekal hingga ke kedai runcit atau point of sales di kawasan luar bandar. Kriteria minima kawasan yang layak di bawah program ini adalah kawasan yang berada pada jarak melebihi 15 km dari punca bekalan dengan peratusan perbezaan harga sebelum dan selepas program melebihi 15%. Pada tahun ini, kerajaan telah melantik 163 transporter, iaitu syarikat yang bertanggungjawab untuk membeli bekalan daripada pembekal atau punca bekalan sebelum menghantar dan menjual bekalan tersebut kepada point of sales di kawasan pengedaran. Tambah beliau, terdapat 7 jenis bekalan barangan asas yang dihantar menerusi program berkenaan, iaitu beras, gula putih, bertapis kasar, minyak masak, tepung gandum kegunaan am, gas petroleum cecair atau LPG, petrol RON 95 dan diesel. Sementara itu, KPDN HEP menurut Datuk Alexander Nantalinggi akan menurunkan harga siling pelitup muka jenis 3 PLY lebih rendah dari harga ketika ini, iaitu RM1.20. Katanya KPDN HEP sebelum ini telah menurunkan harga pelitup muka jenis berkenaan dari RM1.50 kepada RM1.20. Kementerian sudah mengambil langkah, sudah diumum pula akan diturunkan harga siling 3 ply 1 unit topeng muka atau pelitup muka ini daripada had yang RM1.50 harga runcit sekarang kepada satu tahap yang dah diumumkan RM1.20. Tapi sekarang, ya, memandangkan maklum balas daripada umum, termasuk Yang Berhormat Kota Melaka sendiri pun pada pagi ini kami dah berbincang, mungkin kita akan turun lagi ke bawah daripada RM1.20 kerana kita prihatin, and we are sensitive. Kita tak ada masalah maklum balas daripada pihak sebelah sana, sebelah sini, di semua seluruh negara kita ambil maklum dan kita sensitif. Kita akan buat. We are going to reduce it from what we propose at 120 kepada yang rendah lagi. Dalam 2-3 hari ini kami buat keputusan. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Melaka, Koh Pue Tiong pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Dalam perkembangan lain, KPDN HEP juga sedang mengkaji inisiatif untuk menawarkan pakej perniagaan franchise dengan kos modal pelaburan yang bersesuaian untuk mendorong penyertaan belia. Datuk Alexander semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat hari ini berkata, inisiatif yang ditawarkan merangkumi fee franchise, kos ubah suai dan peralatan, stok permulaan serta latihan. Ini
merangkumi fee franchise, kos ubah suai dan peralatan, stok permulaan serta latihan. Pihak KPDN AGP berharap cadangan ini dapat menarik ramai belia untuk mencuburi bidang perniagaan franchise di masa hadapan. Ahli Parlimen Kapit itu menambah tiada perbincangan khusus dibuat untuk meletakkan input pertanian seperti baja, racun perosak dan lain-lain di bawah mekanisme kawalan harga. Berhubung isu cadangan supaya input pertanian seperti baja, racun perosak dan lain-lain harus diletakkan di bawah mekanisme kawalan harga. Buat masa ini, tiada sebarang perbincangan khusus berhubung perkara ini. Walau bagaimanapun, tindakan susulan ke atas cadangan akan diperhalusi dan dikaji di bawah program penyeragaman harga sebelum ia boleh dilaksanakan. Tambahnya, bermula 15 Ogos, harga siling topeng muka akan diturunkan daripada RM1.50 kepada RM1.20 di peringkat runcit, manakala RM1.45 kepada RM1.15 di peringkat borong. Seterusnya, Kementerian Kesihatan akan mempertimbangkan untuk menaik taraf fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan KK Sungai Asap, Belaga. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, buat masa ini belum ada keperluan untuk membina hospital baru di Sungai Asap kerana klinik kesihatan sedia ada masih mampu menampung keperluan penduduk di kawasan berkenaan. Berkenaan dengan kawasan Lurajang, sebuah hospital baru di Sungai Asap. Itu saya tanya, Sungai Asap macam mana? Ya, rancangan sebuah hospital baru di Sungai Asap ataupun Apau Koyan dia merupakan, saya dah bincang dengan Wabi Kapit, dia daerah kecil dalam Belaga. Buat masa ini kita telah pun dapat maklumkan pada Yang Berhormat keperluan kesihatan penduduk Sungai Asap sebenarnya dapat ditampung dengan fasiliti kesihatan sedia ada. Walau bagaimanapun, kita akan pertimbangkan untuk menaik taraf fasiliti kesihatan di KK Sungai Asap. Semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Gumbong pada persidangan Dewan Rakyat hari ini, Datuk Seri Dr. Adham berkata kementeriannya juga merancang untuk membina blok klinikal baru yang merangkumi wad pesakit untuk Hospital Kapit. Berikut pula, tawaran dana sebanyak RM1 bilion oleh Kerajaan Sarawak bagi membaik pulih bangunan sekolah daif telah dilaksanakan melalui 3 fasa mengikut mekanisme khusus yang telah dipersetujui secara bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen IGAN Ahmad Johnny Zawawi dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini, jelas Timbalan Menteri Pendidikan 1 Muslimin Yahaya, pelaksanaan projek adalah merangkumi pelbagai skop seperti pembinaan bilik darjah, blok pentadbiran, asrama rumah guru, kuarters, dewan makan, pusat sumber, bilik sains, tandas dan kemudahan lain. Fasa pertama melibatkan 41 buah sekolah dengan kos projek berjumlah RM350 juta. Fasa kedua melibatkan 52 buah sekolah dengan kos projek berjumlah RM350 juta juga. Dan fasa ketiga sedang dimutamatkan senarai dan skop projek oleh KPM bersama Kerajaan Negeri Sarawak melibatkan kos projek sebanyak RM300 juta. Dalam perkembangan sama, beliau menambah terdapat 4 projek di bawah Rolling Plan keempat RMK11 tahun 2020 di Parlimen IGAN berjumlah RM98.5 juta merangkumi SMK Matu, SK Kampung Tebaang, SK Kampung Pergau dan SK Bawang Tian. Keempat projek ini di bawah agensi pelaksana JKR Sarawak dan berada dalam peringkat prabina iaitu penyediaan lukisan terperinci dan dokumentasi tender. Sementara itu, memfokuskan keadaan 1020 buah sekolah daif di Sarawak yang amat kritikal termasuk 14 buah sekolah di kawasan Parlimen IGAN. Ahli Parlimennya Ahmad Johnny Zawawi dalam sesi soalan tambahan turut menyatakan mengenai apakah tindakan kerajaan dalam isu pembatalan projek sekolah daif oleh kerajaan terdahulu yang sepatutnya diberi pada tahun 2018 dan 2019. Pada masa Kerajaan Barisan Nasional, Sarawak telah diperuntukkan sebanyak RM1 bilion untuk sekolah daif, di mana RM500 juta sepatutnya diberi pada tahun 2018 dan 500 juta lagi diberi pada tahun 2019. Akan tetapi peruntukan ini
telah dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi soalan saya, Ibu Menteri, adakah Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini yang prihatin rakyat akan mengkaji semula atau dengan izin reconsider untuk memberi semula peruntukan RM1 bilion seperti yang pernah dijanjikan ini demi untuk mempercepatkan pelaksanaan projek sekolah dive di negeri Sarawak. Menjawab bagi soalan tambahan itu, Timbalan Menteri Pendidikan 1 memberitahu sebanyak 529 buah sekolah akan dibangunkan atau dinaik taraf lagi untuk negeri Sarawak bagi RMK ke-12. Daripada peruntukan yang lalu, daripada fasa pertama yang melibatkan 41 buah sekolah dengan kos projek sebanyak 350 juta, 21 sekolah berada di peringkat pembinaan, telah melantik kontraktor. 2 dalam pembinaan iaitu SK Abang Amin, Maradung, 16% berjumlah 7.5 juta ringgit dan SK Abun Matu, Belaga sebanyak 6 juta ringgit sudah dalam 6% pembinaan dan 20 sekolah lagi berada dalam pelbagai peringkat prabina. Selain itu, katanya untuk Sarawak sahaja, jika dicampurkan keseluruhannya termasuk pertambahan unjuran yang dibuat dalam RMK ke-11, hampir 1,200 buah sekolah dalam proses unjuran daripada KPM untuk dibangunkan. Selanjutnya, pelaksanaan 3 projek jalan luar bandar di Parlimen Baram iaitu Jalan Balak Fasa 4 bahagian Miri, Jambatan Sungai Long Sobeng, Ulu Tinja dan Jalan Long Jegan, Marudi telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK-11 dengan kos RM79.39 juta. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Haji Ahmad, skor projek naik taraf Jalan Balak sepanjang 190 km berjumlah RM66 juta akan ditender pada bulan Februari 2021. Status projek ini adalah dalam pelbagai peringkat lantikan perunding dan kita akan tender tahun depan bulan Februari. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat pada Rabu. Sementara itu, berterima kasih atas kelulusan tersebut, Ahli Parlimen Baram, Ani Ngau turut memohon agar kerajaan meneliti lagi sebilangan simpang jalan naik taraf yang telah diusahakan oleh pihak Highland Development Agency HDA. Ada sebilangan daripada simpang-simpang jalan naik taraf itu telah pun diusahakan oleh pihak HDA, Highland Development Agency. Jadi saya mohon supaya perkara ini diteliti lagi. Untuk itu, jawab Datuk Dr. Abdul Latif, perkara yang diutarakan tersebut akan diselaraskan dan diambil maklum supaya apa yang dirancang oleh Kerajaan Persekutuan sejajar dengan Kerajaan Negeri. Mengenai Jambatan Sungai Long Sobeng, Ulu Tinja berjumlah RM4 juta, jelas Datuk Dr. Abdul Latif ia kini dalam reka bentuk dan akan ditender pada Disember 2020. Manakala mengenai naik taraf Jalan Long Jegan Marudi berjumlah RM9 juta pula, tambah beliau telah siap sepenuhnya pada 20 Ogos tahun lepas. Berikutnya, Sarawak serius dalam usaha membangunkan industri sukan elektronik melalui pembangunan fasiliti sukan elektronik SESA Mini Esport Hub yang terletak di Visual Park Kota Samarahan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merikan Naina Merikan berkata arena e-sport itu merupakan inisiatif Persatuan Sukan Elektronik Negeri Sarawak SESA. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kota Samarahan telah mempunyai sebuah fasiliti sukan elektronik iaitu SESA Mini E-Sport Hub yang terletak di Virtual Park, Kota Samarahan. Arena e-sport ini merupakan inisiatif Persatuan Sukan Elektronik Negeri Sarawak, SESA, bersama pihak swasta. Fasiliti SESA Mini E-Sport Hub yang berkeluasan 7,000 kaki persegi dan dilengkapi dengan 60 buah gaming komputer, 6 buah bilik streaming, 2 sudut gaming konsol, 1 ruang bilik perbincangan dan 1 ruang pengurusan acara terbuka. Semasa sesi penggulungan kementeriannya pada persidangan Dewan Rakyat pada Selasa, Datuk Seri Rizal berkata, Kementerian Belia dan Sukan KBS juga giat melaksanakan aktiviti dan program seperti My Esport PUBG pada 18 hingga 26 Julai 2020 dan My Esport PES 20 peringkat Negeri Sarawak pada 1 hingga 9 Ogos 2020 dengan menggunakan kelengkapan studio produksi di SESA Mini Esport Hub.
Beralih ke perkembangan masalah kekurangan cawangan bank dan ejen bank di kawasan luar bandar yang telah diambil maklum oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Bercakap kepada UKAS selepas persidangan Dewan Rakyat pada Rabu, beliau telah berbincang dengan Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas mengenai cadangan mewujudkan cawangan-cawangan bank dan ejen bank di seluruh negeri Sarawak, khususnya Bank Rakyat. Sekarang hanya mempunyai 16 ejen bank saja. Sebabnya batasan kita lihat ialah sebab ejen bank dilantik berlandaskan orang itu mesti ada koperasi. Dan ejen bank pula dilantik menerusi koperasi-koperasi sekolah. Jadi apabila sekolah tutup masa COVID dan ejen bank pun tidak ada. Jadi dengan sendirinya semua tindakan dahulu itu telah membantutkan usaha kita untuk memberi kemudahan perbankan di luar bandar menerusi ejen bank di sekolah. Oleh itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menyarankan agar pihak Bank Rakyat supaya mengkaji lebih mendalam di samping menubuhkan koperasi perniagaan di luar bandar untuk mencari ruang melantik ketua kaum, penghulu, pemancar atau pihak-pihak yang tertentu menjadi ejen bank dan sebagainya dengan memberi latihan yang mencukupi. Jangan guna pakai sekolah saja. Kalau sekolah tutup, cikgu tak ada, koperasi tak operasi, akhirnya kita ejen bank pun tutup juga. Di samping itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi yang juga Ahli Parlimen Santubong turut mengulas lanjut mengenai isu yang dibangkitkan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong mengenai penubuhan cawangan bank rakyat di Sungai Asap di Belaga. Ini tengah dikaji. Apabila kesesuaian yang didapat nanti, kerana bank ini bukanlah untuk macam menubuhkan kedai, dia sensitif boleh menyimpan keuangan. Dan keselamatan tu menjadi satu perkara yang pokok pada bank dan ROI juga kena lihat sama ada berbaloi atau tidak dari sudut perniagaannya. Walau bagaimanapun, tambah beliau, keputusan untuk dibuat untuk melantik ejen bank di samping menjadikan Sungai Asap sebagai satu perhentian untuk mobile bank yang merangkumi Bintulu, Sebauh dan Belaga. Sekian bersama saya Fizah Munirah dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebagai penutup edisi khas Parlimen hari ini, saksikan video sekitar sambutan ulang tahun kelahiran ke-59 Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Hajah Nancy Shukri yang turut disertai oleh beberapa ahli Parlimen GBS di bangunan Parlimen Kuala Lumpur hari ini. Salam UKAS. Happy birthday to Aini. Happy birthday to you. This one, I make sure I don't blow. Okay. A few candles. COVID. Cannot blow.